وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وإلى رحم مشايخنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى رحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأزهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kuliah kita pada malam ini saya akan terangkan berkenaan syaitan yang menjadi musuh utama kita, yang kita lupakan. Tapi pada malam ini saya nak jelaskan kesan yang negatif terhadap manusia, kesan syaitan terhadap kehidupan manusia yang negatif, khususnya yang berkaitan dengan penyakit. Bila sebut penyakit saja, kita ingat hospital, kita ingat doktor, dan kita sedang dilanda oleh penyakit yang kita maklumnya. Kita pun ingat apa yang telah diingatkan oleh doktor, pakar-pakar, apa itu perubatan WHO, dan semua kita tunduk percaya saja. Boleh percaya ya, tapi kita jangan lupa, di samping kita percaya pandangan perubatan antarabangsa ni, kita jangan lupa yang Allah ingatkan kepada kita, yaitu peranan syaitan dalam menimbulkan berbagai penyakit manusia. Di Mesir ada 2 orang ulama yang dianggap mempunyai pemikiran Islam cara moden. Kalau sebelah sini macam Hamka. Hamka itu kan ulama, tapi pemikiran agamanya moden, dianggap berbeza dengan ulama yang lain. Ulama yang tak moden ni digolongkan dalam golongan ulama yang apa nak sebut Jadi 2 orang ulama moden di Mesir ni, dia mempunyai pandangan tentang jin dan syaitan. Kata beliau, jin dan syaitan yang selalu disebut dalam Quran, disebut dalam hadis,
sebenarnya sama dengan virus dan bakteria yang dianggap oleh perubatan barat menjadi punca berbagai penyakit. Ulama tersebut ialah Syekh Muhammad Abduh dengan muridnya yang bernama Rasyid Ridha. Syekh Rasyid Ridha ini mengarang sebuah kitab tafsir, Tafsir Al-Manar. Dalam kitab tafsir ini beliau menegaskan apa yang gurunya sebut, virus dan bakteria itu sama dengan jin dan syaitan di dalam Islam. Jadi kerana itulah jin dan syaitan ini menjadi sebab timbulnya berbagai penyakit. Tapi kita tak sedar. Kita percaya apa yang perubatan moden ajar, tapi kita tak pandang apa yang Quran sebut. Jadi mudah-mudahan malam ni bila saya terangkan dapatlah kita sekurang-kurangnya pandang balik Al-Quran. Kalau semasa Adam dan Hawa, ya, Adam dan Hawa dua je, sekarang dah bilion. Cuba fikir tuan-tuan, Iblis masa itu seorang, mestilah dia ada pasangannya, agak-agak berapa bilion. Tak ada seorang pun merasa wujudnya syaitan dan jin, ya. Setengah ulama kata 9 kali ganda. Kalau kita manusia sekarang yang hidup ni 8 bilion lah seluruh dunia, Kalau 9 kali ganda, kira sajalah. Tapi kita rasa tak ada dalam rumah, tak ada tepi jalan, tak ada dalam surau, masjid tak ada, dalam kereta tak ada. Kemudian umur manusia ini, ya, kata Nabi tidak melewati 100 tahun lah. Kalau lewat pun ada lah seorang dua, Macam saya terbaca seorang Yahudi, umurnya 104 tahun. Ada serak banak betul, itu bukan dakwaan ni. Orang sebelah sini 350 tahun, itu dakwaan saja. Syaitan dan jin ni umurnya panjang, tuan-tuan. Umur panjang. Siapa yang pernah berdialog dengan jin dan syaitan, dia tahulah. Ya. Saya pernah mengobat seorang pemuda, umur dalam 20-an, tapi dia jadi bongkok 3. Saya dialoglah dengan jin dalam badan ni. Engkau ni bongkok ni berapa umur? Umur aku dah 350 tahun. Saya ambil peluang lah tanya, umur jin ni, syaitan ni berapa? Dia kata, kalau lah aku ni 305 tahun baru bongkok, dalam 400 tahun. Kalau umur 100 tahun, itu masih bujang lagi. Betul tidak, tak tahulah, ya. Jadi tuan-tuan, pada malam ni saya nak terangkan jin dan syaitan ni menjadi penyebab berbagai penyakit. Tapi saya nak terangkan satu penyakit saja, iaitu penyakit nyanyuk. Penyakit nyanyuk. Di kampung saya kondang sekarang ni ada 3-4 orang nyanyuk. Umur bukan tu sangat. Ada yang 60-an, ada 80-an, ada 70-an. Nyanyuk. Dia tak kenal bini, tak kenal anak. Kalau jalan keluar rumah tak tahu nak balik. Jalan ke sana, jalan kemari. Kadang-kadang jalan jauh-jauh, tak macam mana, ya. Akhirnya polis tangkap, antar ke rumah. Ini penyakit nyanyuk, ya. Ini disebabkan apa dia? Disebabkan syaitan. Penyakit lupa. Dalam Quran Allah ingatkan kita, yang melupakan manusia itu syaitan.
Dalam suratul Kahfi ada cerita, ya. Cerita Nabi Musa berjalan dengan kawan dia. Kawan dia tu lupa tentang ikan, tak salah, ya. Ni kawan dia tu bercakap, ya. Nah, ini nasi tu khuta. Sesungguhnya aku lupa ikan tu. Wa ma ansaniu illa syaitanu. Tak ada yang melupakan aku kecuali syaitan. Syaitan dah jadi punca sakit pelupa. Kenapa syaitan boleh, ya, menjadi punca sakit pelupa? Sebab kita sengaja berkawan dengan dia, sengaja minta tolong dia. Bukan semua pertolongan yang kita minta itu menyebabkan kita pelupa. Selalunya jin syaitan yang digunakan oleh manusia untuk kecantikan. Orang kata seri muka. Siapa yang belajar kecantikan, terutamanya seri muka, dia akan dilanda oleh penyakit pelupa. Kita pun dah tahu nama tu pun seri muka. Seri muka. Tak cantik jadi nampak cantik. Seri muka. Dan ilmu seri muka ni memang terkenal di kalangan, ya, bangsa-bangsa di dunia ini. Terutamanya bangsa kita lah, orang-orang Asia Tenggara. Di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Thailand. Ilmu seri muka ni mudah, ya. Mudah didapati. Ada yang buatnya, ada yang mau. Kalau dulu lah, sekarang saya tak tahulah, ya. Saya minta maaf lah kalau saya nyentuh siapa-siapa, ya. Kalau masa dulu-dulu, ya, tahun 50-an, 60-an, puluhan, seri muka ni, orang yang pandai seri muka ni mak andam. Tuan-tuan boleh saksikan mak andam dulu lah. Mak andam sekarang tak tahulah. Tapi saya juga jumpa mak andam sekarang ni. Pasal apa mak andam ni guna seri muka? Kerana bila sudah dihias-hias pengantin tu, semua yang hadir tengok, cantik lah, cantik berseri-seri. Jadi mak andam ni pakaikan pengantin tadi, lelaki maupun perempuan, seri muka supaya cantik. Lepas bersanding tak dibuang, dibiar. Pengantin lelaki perempuan ni pun dia tak sedar. Nanti umurnya meningkat, jadilah masalah pelupa. Dalam perubatan moden pun ada bab penyakit pelupa ni yang disebut dementia. Pelupa. Seorang bintang filem terkenal, tak payah saya sebut nama, dia jadi pelupa. Isteri pun tak kenal. Saya ada jiran, ya, ketika saya duduk di Moa tu. Jiran saya ni seorang pakar perubatan. Dia pernah menjadi naib chancellor fakulti perubatan di sebuah universiti di Malaysia. Umurnya sama dengan saya. Masa dia kahwin pun lebih kurang dalam minggu yang sama. Tapi setelah baik-baik dia pension, masa itu pension 55, pension dan 2-3 tahun, campur lagi 2-3 tahun, agak saya sebelum 60 dia sudah nyanyuk. Nak kata tak jaga kesihatan, dia memang pakar. Malahan jadi naik chancellor satu fakulti perubatan. Tak kenal isteri, tak kenal anak, tak kenal, semua tak kenal. Macam tak menurut sabar, umur dalam 60.
Tetapi dia bukanlah belajar ilmu kecantikan seri muka, dipasangkan. Ya. Pasal apa dipasangkan? Sebab masa dia suka seorang perempuan tu cantik, pernah menjadi ratu cantik di sebuah negara Malaysia ni. Nama-nama tu tak perlulah saya sebutkan. Ialah nak kahwin ratu cantik, tak betul-betul tak akan mahu. Jadi dia jumpalah orang yang pandai, buat seri muka, pasang seri muka, ratu cantik ni okey, kahwin. Tapi itulah, ialah umur 60-an, awal 60-an sudah jadi lupa. Ya. Bukan saja jadi lupa, macam separuh lumpuh atas kursi roda. Tak lama pun meninggal. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, jadi sakit pelupa ni akan membawa berbagai berbagai kesusahan. Ada yang nyanyuk dia terus terbaring. Bukanlah dia koma. Macam biasa, mata terlihat, cakap tak boleh, makan seperti biasa, ya, buang air besar, air kecil seperti biasa, tapi dia tak sedar. Dan saya temui orang-orang seperti ini, lelaki maupun perempuan, agak saya berpuluh-puluh orang. Saya dipanggil ke rumah untuk merawatnya. Seorang makcik umur 75 tahun, saya tanya, berapa lama mak ni dah macam ni? Dia kata, sudah selama 11 tahun. Umur 75, saya tengok wajahnya tak ada satu pun kedut, bibirnya merah. Saya tanya anak-anak perempuan ini, kamu pasang apa ni, pakaikan gincu ke? Tak ada, memang bibir mak macam ni. Saya tengok pun lawa. Tapi itulah, tak hidup, tak mati, 11 tahun atas kaki. Di mana? Itu di satu kampung di Pekan, Pahang, Kampung Kelat Rendang. Saya masih ingat lagi kampung tu. Bila saya datang, saya sembahyangkan hajat, sembahyangkan taubat, ya Allah ampunkanlah dosa hamba-Mu ini, macam mana pun besarnya dosanya, macam mana pun banyaknya, Engkau saja boleh ampunkan. Lepas tu saya sembahyangkan hajat, ya, supaya kalaulah memang apa itu tak boleh sembuh, biarlah Allah segerakan kematiannya, biarlah Allah redai, mudahkan pemergiannya. Lepas tu saya bacakan surah Ar-Ra'd tu sekali, Yasin sekali. Alhamdulillah tuan-tuan, 1-2 hari lepas tu dia meninggal. Dan kes-kes macam ni memang banyak. Cuma kita mungkin tak tahu. Mungkin tuan-tuan ada saudara mara, orang-orang kampung, cara menolongnya itulah, ya. Sembahyangkan sunat taubat 2 rakaat, yang ringkas pun tak apa. Sembahyang sunat taubat hajat ni kadang-kadang kita terkeliru, ya. Dia nak tunggu tengah malam. Yang saya ajar, yang guru saya ajar, cara macam tu, bila-bila. Lepas zuhur pun boleh, lepas isyak pun boleh, lepas maghrib pun boleh, bila-bila masa, ya. Sembahyangkan sunat taubat, sunat hajat, ya, berdoalah macam saya tadi, ya. Lepas tu bacakan apa? Surah Yasin, satu lagi surah Ra'd. Mana-mana yang dulu pun tak apa, ya. Lepas tu doanya apa? Saya baca doa yang selalu kita baca. Saya bacakan doa kunut. Allahumma hdina bi'an hidayah. Campurlah
doa apa, tolak balak, ya. Sekali pun tak apa. Tapi yang guru saya ajar, doa kunut tu 13 kali. Kenapa tak tahu? Sebab guru saya kata sebaik-baiknya 13 kali. Di Shah Alam, ya, Seksyen 7, saya pun dipanggil kerana saya ngajar dekat masjid itu, Masjid Al-Amin. Seorang jemaah situ, dia kata pak motor dia sudah tak sedar selama 2 tahun atas katil. Mata macam biasa, cakap tidak, apa tidak, makan macam biasa. Saya tanya, dia kerja apa dulu? Dia kerja askar. Jadi saya pun buatlah macam tu. Lepas saya buat tu, lebih kurang 10 minit dia meninggal. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi ini penyakitnya, penyakit nyanyuk. Sebabnya apa tadi? Syaitan ya, satunya dalam bentuk amalan seri muka, ya. Amalan seri muka atau apa-apa amalan yang berkaitan dengan apa itu kecantikan, ya. Jadi salah satu lagi cara membuangnya, kalau kita sihat-sihat macam ni, mana tahu antara kita ni ada dah belajar, dah belajar seri muka, dia sedar belum nyanyuk lagi, boleh dibuang. Macam mana cara buangnya? Cara buangnya, kalau boleh cukur kepala, botak, mandilah selalu, ya, dengan air batu. Cara mandinya, niat mandi sunat taubat, ya, sengaja aku mandi sunat taubat dari berbagai dosa aku, yang kecil, yang besar, yang zahir, yang batin, yang aku tahu, yang aku tak tahu, yang aku sengaja, yang aku tak sengaja. Ya, basahkan seluruh badan dengan air biasa, gosok dengan limau nipis itu, dengan garam halus, terutamanya dekat kepala, dekat muka, dekat leher, ya. Kerana ya, syaitan yang menyebabkan nyanyuk itu, dia biasanya menghuni di bahagian kepala. Sebab itu cukur. Kaedah cukur ni tuan-tuan, nak mengeluarkan jin. Saya pun belajar daripada jin, tapi bukan jin datang kepada saya bercakap, itu tidak. Seorang pelajar UKM, dia belajar apa itu ijazah MA. Dia ni kena sihir. Keluarganya hantar ke saya supaya dia obat. Satu hari kita obatnya, daripada tengah hari sampai 2 malam. Pelajar ni tak sedar. Jadi jin yang di dalam ini, dia bercakap-cakap. Dia ngaku dia itu sihir yang digunakan itu sihir orang apa ini daripada Sabah. Orang apa Sabah? Apa enteng Sabah? Orang apa? Yalah. Orang bukan Bajau, satu lagi yang banyak tu, yang banyak Kristian tu. Bukan Bajau. Yalah, daripada sana lah. Jadi kaedah rawatan saya ini, saya pukul pelan-pelan. Jadi jin yang dalam tu sakit. Dia ngaku, dia kata dia jenis jin hantu raya, nenek dia punya, ya. Jin ini jaga tengkorak nenek dia yang dimasukkan dalam apa, dalam tempayan digantung, ya, dekat gua-gua tu. Jadi bila saya obatkan daripada tengah hari sampai ke malam, tak keluar-keluar, jin itu sendiri pun mungkin sakit. Dia cakap dengan saya, "Ustaz, saya kesian budak ni.
Sampai besok pun aku tak keluar, kecuali Ustaz cukurkan budak ni, sapu kepala dengan cukur dan garam. Saya kata, engkau ni bohong ya. Aku tak tahu ke engkau bohong. Tidak Ustaz, saya cakap betul. Saya pun pakat-pakat dengan murid saya. Kita cubalah. Dia cukur, sapu, garam dengan cukur. Betul kan? Dia keluar, terus sembuh. Sebab itu tuan-tuan, sekiranya kita kaji orang yang ada seri muka ni, kecantikan ini, biasanya jinnya itu duduk di kawasan muka atau di kawasan kepala. Begitu juga bila seorang terasuk, dia banyak bercakap, dia duduk di kepala. Sebab itulah kita cukur, kita lumur dengan itu. Jadi masa mandi tadi, basahkan, gosok limau dengan garam. Orang Johor kata sental kuat-kuat. Tapi jangan mandi hanya sekali, lepas tu setahun tak buat. Katalah mandi pagi tadi pukul 9, ya. Nanti petang mandi lagi, buat macam tu, terus menerus beberapa hari, insya-Allah dia akan hilang. Dan kalau kita tahu jalan kita ada tu apa, seri muka pun macam tu cara. Ada cara yang lain yang lebih senang, iaitu dengan cara kita ambil lidi penyapu yang buat daripada apa itu, daun kelapa sawit tadi. Lidi kelapa sawit dia agak besar, ambillah lebih kurang sekaki lebih sikit. Itu kita pukulkan mukanya. Walaupun tidak nampak lebam, tapi pukulan itu dirasakan sakit oleh orang tersebut. Dan sakit yang bersangkutan itu sebenarnya dirasa oleh jin atau syaitan yang digunakan untuk seri muka. Tak lama itu, insya-Allah jin itu akan keluar. Kalau sekali tidak boleh, kita buat 2 kali, 3 kali boleh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, risiko yang tinggi bagi orang yang ada seri muka bila dirawat, bila dikeluarkan. Risikonya apa dia? Kemungkinan besar dia akan meninggal. Keluar saja syaitan ni, dia akan keluar, dia akan meninggal. Kalau sekiranya kita ngobat 10 orang, ya, kerana seri muka, insya-Allah yang selamat terus hidup mungkin 2-3 orang. Yang lain itu insya-Allah majoriti dia akan meninggal. Tetapi tuan-tuan, sekiranya meninggal sekalipun, sekurang-kurangnya kita dah selamatkan orang ini. Pisahkan syaitan itu daripada dirinya. Bila terpisah, dia dah bersih, ya, rohnya bersih. Jadi rohnya menemui Allah, tidak ada diganggu oleh syaitan. Faktor syaitania tak ada. Lebih menguntungkan, tidak akan menurun anak cucu. Sebab jin dan syaitan ni tuan-tuan, penyakit jin dan syaitan ni akan menurun, diterima oleh anak cucu sampai, ya, kalau ikut kepercayaan orang lain, 7 keturunan. Saya pernah dialog dengan jin. Engkau ni keturunan keberapa? Sebenarnya saya dah keturunan ke-7, tapi kenapa awak tak keluar? Kerana bapa dia ni telah buat salah, sebab aku tak keluar. Sebab itu aku tak keluar. Sepatutnya aku tak ganggu lagi. Jadi tuan-tuan ni, perubatan dengan ketuk muka tadi, tapi tuan-tuan janganlah ketuk sendiri, ada kaedahnya. Tuan-tuan boleh datang ke klinik saya, murid-murid saya insya-Allah tahu cara mengobatnya. Tapi itulah biasanya keluarga yang bawa bapa atau mak, datuk atau nenek,
yang memang sudah susah nak dikawal, memang umurnya pun patut dah meninggal lah. Umur 90, 85, 86 ni. Kita beritahu kalau kita ubatkan keluar benda ni, dia akan meninggal. Tak apa, kami redha. Kami susah nak jaga. Sudah bertahun-tahun tuan-tuan ni. Jadi itu cara perubatannya. Dipukul boleh, mandikan tadi boleh. Ya. InsyaAllah apa itu, dengan cara itu beransur-ansur ya. Kalau keluar itu keluar terus, sembuh ya. Itu penyakit apa tadi? Pelupa ya. Pelupa yang terus terbaring bertahun-tahun ni ya. Saya dapati syaitan dan jin ini bukan saja kerana seri muka ya. Ada juga disebabkan ilmu kebal. Ada juga disebabkan kerana dia masa mudanya pendekar dalam seni bela diri ya. Satu ketika dia terus terbaring, bukan lumpuh, terbaring ya, tak sedar. Kadang-kadang dia boleh bangun, boleh berlari. Itu menunjukkan dia bukan dah lumpuh ya. Satu contoh tuan-tuan, seorang berumur 82 tahun di taman Cempaka, yang jaga anak perempuan. Anak perempuan ni dia kata, ayah ni dulu guru silat, dia pendekar yang hebat. Semua anak diajar. Saya saja ustaz yang tak diajar. Tapi anak-anak lelaki perempuan yang diajar silat, tengok ayah sakit ni pun tak mau, tengok pun tak mau. Apa lagi nak ubat? Semua anak yang diajar ilmu silat ni tuan-tuan, tak mau tengok ayah sakit. Jadi anak perempuan yang tak diajar silat ini saja yang jaga. Orang tua ni tuan-tuan terbaring. Anaknya kata dia makan macam orang kita, macam orang sihat. Buang air pun sama. Cuma dia terbaring. Yang peliknya tuan-tuan, dekat tangan kanannya ada tasbih. Saya tanya anak perempuan tu, macam mana tasbih ni? Bila awak bagi? Bukan saya bagi ustaz. Memang ayah tu bila dia sedar ambil tasbih. Siang malam tasbihnya tu berjalan. Akhirnya saya ubatkan lebih kurang setengah jam. Tasbih yang ada di tangan dicempak. Anaknya masukkan balik kat tangan, tak mau, cempak. Jadi anak tanya, kenapa Ustaz? Elok-elok tadi bertasbih, sekarang dia tak bertasbih. Inilah kerja syaitan. Syaitan yang bertasbih. Biar awak yakin ini bapak ni betul. Bila saya ubatkan, syaitan tu lari. Dia tak maulah bertasbih. Saya ubatkan 2 kali ya. Hari itu, hari esoknya dia meninggal. Jadi kesimpulannya tuan-tuan ya, kita awaslah tentang jin dan syaitan ini ya. Jangan kita melibatkan diri dengan ilmu yang menentang jin dan syaitan. Termasuk juga tuan-tuan, jin dan syaitan ini boleh menyebabkan berbagai penyakit pada diri kita kerana gaya hidup kita yang suka mengumpul barang-barang. Ini ramai orang kita suka mengumpul barang. Pertama, barang-barang antik. Apa dia? Keris, sebedang, tombak, ya, apa lagi, badik, ya, dulang-dulang lama, sehingga setrika lama pun ada, ya, lumpang batu lama pun ada, dulang lama pun ada. Ini semua tuan-tuan ni menyebabkan kita apa itu diserang oleh jin yang kita tak tahu.
Bukan orang biasa. Ustaz-ustaz pun suka ngumpul barang-barang ni. Apa itu termasuklah buru, tumpat, ialah benda yang dianggap apa luar biasa. Kadang-kadang batu, batu permata, cincin yang didapat di bawah rimbunan serai. Ini semua menjadi punca ya. Kita didampingi oleh jin dan syaitan, kita tak tahu. Ramai orang yang sakit, dia lumpuh, dia tak sedar. Bila kita obatkan, kita periksa kat rumah dia, banyak barang-barang ni. Saya pernah pergi ke Kedah di Penang, seorang ustaz. Dia dah tak boleh bangun, ya, macam tak sedar. Tapi bila saya datang, bagi cakap juga sikit-sikit, saya ubatkan. Sebuah bilik di rumah dia tu, tuan-tuan, penuh dengan barang-barang yang dianggap mempunyai hikmah. Kalau tongkat tu, macam-macam jenis tongkat. Kalau pedang pun ada, keris pun ada, batu permata pun ada, macam-macam. Ya. Kita minta izin dia, nak buang, dia tak bagi. Macam mana nanti kalau perang? Saya dah tak ada keris, saya tak ada pedang. Kata saya, ustaz ni mengarut. Sekarang perang bukan pakai ini. Orang perang dah pakai peluru berpandu, kita nak pakai keris. Tapi kita pujuk-pujuk, akhirnya dia setuju buang. Dia buang saja, dia boleh bangun. Baru dia percaya. Ini dah masuk waktu tu. Ya, belum. Jadi tuan-tuan dan puan, syaitan ni memang menjadi punca berbagai penyakit. Anak-anak kita yang kadang-kadang berubah perangai dia, berubah 360 darjah. Kalau dia baik, jadi jahat. Kalau dia rajin, jadi pemalas. Kalau dia cerdik, jadi bodoh. Ya. Ini juga daripada syaitan. Kalau budak-budak sekolah ni, termasuklah budak universiti, puncanya di mana tuan-tuan? Bukan ilmu kebal, bukan ilmu seri muka. Puncanya itulah video game. Video game tu bila siang malam dia tengok, tu syaitan masuk ke mata. Jadi bila syaitan masuk ke mata, memang bukan dia, bukan dia. Satu contohlah tuan-tuan, 1-2 tahun lepas ada seorang bapa daripada Felda Koyan 3 Raub. Nama Allah ni kenalan saya. Jadi bila anak dia sakit, dia bawa ke hospital, doktor dah tak tahu nak ubat. Dia berlakon, dia bercakap, ya. Bila dibawa ke klinik saya tengok saja, saya dapat tahulah. Kan saya dah biasa mengubat budak-budak yang gila game. Saya cakap dengan ayah dia, anak engkau ni dah gila game. Saya tanya-tanya, betul lah. Sebab dia kadang-kadang kalau dia tak sekolah, sampai satu malam tengok game. Saya ubatkan sekali saja. Obat gila game ni senang tuan-tuan. Macam mana caranya? Lada hitam tu tuan-tuan blend sampai halus. Lepas tu masukkan dalam air yasin ke apa, sikit lah. Lepas tu kita masuk ke mulut kita, kita sembur mata budak yang gila game, insya-Allah. Tapi kena jaga ya. Bila sembur tu dia pedih, panas, kena jaga pegang tangan dia, jangan digosok. Nanti lepas setengah jam, rasa pedih, rasa panas itu hilang.
barulah suruh kejam celik dekat air. Dengan kejam celik kat air, bahan-bahan dari hitam tu hilang, dia buka mata, insya-Allah, ya, insya-Allah sakit dilegim ni hilang. Ya. Begitu juga orang susah tidur. Orang susah tidur ni sebenarnya ada syaitan kat mata. Ada syaitan kat mata. Cerita ya, banyak cerita yang berkaitan. Salah satu cerita yang terbaru lah setahun dua lepas, seorang sarjan daripada IPD Sepang, ibu pejabat polis Sepang, dia datang, dia jumpa saya, Ustaz, saya tak boleh tidur siang malam 3 bulan. Kata saya, kenapa boleh hidup? Saya pun tak tahu. Dulu pernah juga kena 6 bulan. Saya pun suruh murid saya buat macam tadi, sembuh sekali saja, boleh tidur sampai sekarang. Jadi ini semua syaitan, tuan-tuan ni. Berbagai penyakit bahkan syaitan. Termasuklah penyakit dalam perut, ya. Penyakit di kepala, pening, ya. Penyakit termasuklah penyakit apa ni? Lutut, ya. Bila berjalan sakit, ya, sakit gaut, ini semua sebabkan jin dan syaitan. Jadi saya fikir untuk malam ni cukuplah itu. InsyaAllah saya akan sambunglah kalau ada kesempatan pada kuliah akan datang ni. Kesimpulannya, kita mesti waspada, tentang jin dan syaitan ini menjadi punca penyakit. Sebenarnya tuan-tuan, para ulama pun ada yang tersalah pandang tentang jin ini. Tersalah pandang sebuah hadis Nabi. Sebuah hadis Nabi menyebutkan, Innallaha khalaqal janna ala salasati asnafin. Allah menciptakan jin itu dalam 3 bentuk, 3 jenis. Yang pertama, kabni Adam, seperti rupa manusia. Yang kedua, kalbahimah, seperti binatang. Yang ini ulama urai, ya. Jin itu ada rupa manusia, ada rupa binatang, macam-macam lah. Yang ketiga ni ulama dia tak kisah. Yang rupa manusia, rupa binatang ni ulama kisah, terangkan begitu. Tapi yang ketiga, karri, seperti angin. Ni, seperti angin. Angin macam angin ni. Yang ini tuan-tuan, ulama jarang terangkan. Tapi yang banyak menyebabkan berbagai penyakit manusia ni ialah jin yang seperti angin. Jin yang seperti angin, dia tak ada bentuk. Kan orang tua-tua dulu, bila kita sakit yang teruk, ya, datuk kita ke siapa ke, pawang ke, ini dah masuk angin. Itu bukan masuk angin biasa, masuk angin jin, ya. Dalam perubatan moden pun sama, ya, perubatan moden pun kita banyak angin. Jadi saya fikir setakat ni lah, ya. Lepas ni saya pun ada program nanti, InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang, terutamanya ni penyakit disebabkan jin yang serupa angin. Setakat ini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina li ummahatina li ikhwanina li akhwatina wa li muallimina li masyayikhina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wa mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna haqqa haqqa wa la tu'ti ba'alina al-batila al-batila
warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna minal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa barik.